Tugasan kritikan artikel untuk subjek GGA 5022 Pentaksiran Pembelajaran. Tajuk artikel yang dipilih adalah Amalan Pentaksiran Alternatif dalam Program Pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam mendepani cabaran pandemik COVID-19. Disediakan oleh Cik Nur Syafiqah binti Cik Hassan, Nur Farisha binti Muhammad, Aini Syafiqah binti Muhammad Zain, Nur Batrisha Nabila binti Kamal Farihi. Saya Cik Nur Syafiqah. Saya mulakan dengan pengenalan. Dia bertujuan menganalisis amalan pentaksiran alternatif dalam kursus-kursus yang ditawarkan oleh mana program Prasiswazah Pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ia membincangkan cabaran pelaksanaan keperluan yang merubah. Ia menjadi cabaran baharu terhadap pembelajaran dan pengajaran PDP. Penulis juga menekankan pendidikan revolusi 4.0 perlu ditekankan terutama di peringkat pengajian tinggi dan ia perlu bersifat responsif dan proaktif. Dan terakhir sekali, pelaksanaan pentaksiran alternatif ini memberi kesan positif ke atas kemahiran insaniah pelajar. Presenter seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farisha binti Muhammad, nombor matrik 122449. Saya akan membentangkan mengenai perbincangan. Terdapat 4 isu yang akan dibincangkan. Kepentingan pentaksiran alternatif, tidak dinafikan kepentingannya dalam pembangunan pendidikan negara kita. Daripada dapatan kajian yang ditulis oleh penulis, pertama, iaitu bilangan kursus yang melaksanakan pentaksiran alternatif, penulis dapati hanya 29 kursus yang melaksanakan pentaksiran alternatif mengikut program pengajian. Program pengajian yang terlibat adalah Syariah, Usuluddin dan Falsafah, Al-Quran dan Tamadun Islam, Dakwah dan Kepimpinan serta Al-Quran dan Al-Sunnah. Dapatan ini diperolehi dari tahun 2018 sehingga 2020. Penulis juga menyatakan bahawa pentaksiran alternatif dalam pengajian Islam di UKM masih rendah, iaitu 14% bersamaan dengan 29 daripada 207 kursus yang ditawarkan. Walau bagaimanapun, ia menunjukkan prestasi yang positif jika dibandingkan dengan sesi 2012 sehingga 2013, yang mana pada waktu itu hanya 4 kursus yang melaksanakan penilaian alternatif. Saya juga yakin bahawa peningkatan ini akan terus meningkat pada masa akan datang jika melihat kepada usaha yang ditunjukkan oleh semua warga UKM. Bak kata pepatah, hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih. Oleh itu, semua warga UKM hendaklah bersatu padu demi meningkatkan amalan pentaksiran alternatif dalam program pengajian. Isu yang kedua adalah faktor pelaksanaan pentaksiran alternatif. Penulis menyatakan terdapat 3 faktor. Pertama, iaitu ia mengurangkan kesan negatif ujian semasa peperiksaan seperti perasaan gemuruh dan juga stres. Kedua, ianya juga dapat membantu guru meninjau perkembangan dan potensi pelajar. Ketiga, inisiatif pensyarah bagi memenuhi hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi 2015 hingga 2025. Justru kami bersetuju dengan hasil dapatan penulis kerana ianya juga bukan hanya membantu murid, malah ianya juga dapat membantu guru dan juga pensyarah. Oleh itu, amalan pentaksiran alternatif ini perlu diperluaskan lagi melalui kempen media cetak dan media massa, berita kampus di dalam portal rasmi, posting di media sosial serta melibatkan mahasiswa dalam pengubahan dasar universiti. Perkara ini selari dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk menghasilkan graduan yang seimbang dan berupaya untuk menyuarakan pendapat mengenai isu semasa. Saya berharap agar mahasiswa memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya
dengan penuh tanggungjawab demi meningkatkan lagi amalan pentaksiran alternatif di dalam setiap program pengajian. Perbincangan yang ketiga iaitu bentuk dan kaedah pentaksiran alternatif. Pentaksiran alternatif dapat diringkaskan sebagai satu alternatif kepada pengujian tradisional yang menggunakan kertas dan pensel. Antara pentaksiran alternatif adalah melalui projek, kajian kes, portfolio, seminar, bengkel dan oral pelajar. Sebagai contoh, pensyarah boleh menilai keberkesanan pengajarannya dalam sesuatu kursus melalui portfolio yang disediakan oleh pelajar. Penulis ada menyediakan dapatan kajian melalui carta pai dengan menunjukkan taburan kaedah-kaedah pentaksiran alternatif di Fakulti Pengajian Islam (FPI). Dua kaedah yang paling kerap dilaksanakan bagi menilai perkembangan dan pencapaian kognitif, psikomotor dan afektif pelajar ialah penulisan esei dan perbentangan. Kami kurang bersetuju dengan dapatan yang ditunjukkan di dalam carta pai tersebut kerana jika dilihat sememangnya melalui penulisan esei, pelajar akan memperolehi markah yang tinggi tetapi pelajar kurang pendedahan kepada pemahaman praktikal. Kami lebih gemar jika pentaksiran alternatif ini dilakukan melalui simulasi, projek lapangan berkumpulan ataupun pembikinan video. Melalui kaedah berikut, pelajar akan lebih memahami apa yang dipelajari dan dapat dipraktikkan di dalam alam pekerjaan nanti. Perbincangan yang terakhir iaitu cabaran pelaksanaan dan keperluan berubah. Terdapat 6 cabaran iaitu kesediaan guru, sikap guru, pengetahuan pentaksiran, peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran, bebanan guru dan pengaruh pihak berautoriti. Jika kita melihat kepada hasil dapatan penulis, kami dapati isu utama ialah kesediaan dan sikap guru atau pensyarah untuk berubah dan melaksanakan pentaksiran berterusan. Hal ini kerana ia memerlukan masa, pengetahuan terkini serta komitmen yang tinggi daripada pensyarah tersebut. Di samping itu, pensyarah juga mempunyai tanggungjawab yang lain dan hal ini juga menjadi salah satu faktor cabaran pelaksanaan pentaksiran alternatif. Pada era globalisasi ini, negara kita telah berjaya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain. Hal ini demikian, kini di negara kita terdapat banyak teknologi maklumat yang masyarakat Malaysia boleh dapatkan. Kecanggihan teknologi kini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tidak leka supaya kehidupan harian dan akhirat terseimbang. Penulis juga menyatakan bahawa pengajaran pengajian Islam perlu komited dengan teras pengajiannya yang berasaskan pendidikan tauhid, syariah dan akhlak. Hal ini adalah untuk membentuk akhlak yang mulia serta menyiapkan pelajar dari segi profesional dan teknikal supaya dapat mencari rezeki dalam hidup. Seterusnya ialah kekuatan. Antara kekuatan yang terdapat dalam artikel ni adalah pihak UKM peka dengan mengambil tahu dan menganalisis cara pembelajaran yang mereka gunakan di UKM agar pelajar tu lebih memahami dan mendalami suatu subjek. So, situasi ini dapat dilihat apabila pihak UKM menggunakan dua pentaksiran iaitu pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. Apabila mereka mendapati ketidakupayaan ujian sumatif dalam mengukur pencapaian pelajar secara holistik terutamanya berkaitan dengan pencapaian kemahiran generik. Kekuatan yang seterusnya ialah pihak UKM kreatif tentang cara pelaksanaan dan pembelajaran. Mereka menggunakan sentiasa mencari kaedah yang sesuai untuk digunakan oleh para pelajar. Mereka memberikan beberapa bentuk tugasan kepada pelajar sebagai contohnya penulisan esei, penyediaan poster, pembentangan, kuis dan ujian pertengahan semester. Kekuatan yang terakhir ialah mereka dapat memberi cadangan yang tepat dan jelas tentang keperluan mereka untuk berubah.
Contohnya, mereka ingin mengubah mindset yang terkongkong dalam konteks pembelajaran. Pengajar perlu lebih fleksibel dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lebih proaktif memberikan kemudahan, bimbingan dan mendekati pelajar. Seterusnya ialah kelemahan artikel. Antara kelemahan yang terdapat dalam artikel ni adalah pihak UKM tidak konsisten dalam melaksanakan kaedah pentaksiran yang sebelumnya. Kajian mendapati bahawa 4 kursus bahasa Arab menggunakan penilaian berterusan sebagai alternatif kepada peperiksaan akhir. Namun, kaedah pentaksiran ini tidak dilaksanakan secara konsisten pada sesi-sesi akademik berikutnya. Hal ini boleh menyebabkan kaedah dan pelaksanaan pembelajaran berbeza dari satu SEM ke satu SEM yang lain. Kelemahan seterusnya ialah mereka menggunakan kaedah kualitatif dalam kajian ni. So, kaedah kualitatif ni dapat membantu untuk menganalisis, namun ia akan memakan masa yang lama dan bergantung kepada kemahiran penyelidik. Ini disebabkan oleh kemahiran penyelidik yang perlu ada ialah melalui temu bual dan pemerhatian. Jadi ia akan memakan masa sekiranya penyelidik tidak mempunyai kemahiran yang sesuai. Kelemahan yang terakhir adalah target atau sasaran kajian. Di sini limitasi dalam kajian ni ialah kursus-kursus yang ditawarkan oleh semua program pengajian pada semester 2, sesi 2018, sesi 2019 dan semester 1, sesi 2019 dan 2020 untuk memenuhi satu pusingan kurikulum program pengajian. Jadi data yang didapati hanya akan merangkumi pelajar SEM 1 dan SEM 2 sahaja, sedangkan kajian ini dilakukan untuk menambah baik kaedah pembelajaran untuk keseluruhan pelajar di UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaca Syah Nabila binti Kamal Farihi. Saya akan membentangkan bahagian cadangan penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dalam penulisan artikel. Penggunaan bahasa yang mudah dalam penulisan artikel amat penting untuk memastikan pembaca mudah memahami isu yang hendak disampaikan. Ini kerana artikel yang mudah difahami akan sentiasa menjadi keutamaan para pembaca untuk membuat penelitian atau rujukan. Cadangan yang kedua, menyediakan glosari dalam penulisan. Penyelidik perlu menyediakan glosari dalam penulisan beliau. Penyediaan glosari dalam penulisan dapat membantu pembaca untuk membuat rujukan tentang istilah yang sukar difahami atau yang tidak difahami. Cadangan yang ketiga, menggunakan rujukan yang terbaru. Penyelidik disarankan untuk menggunakan rujukan yang terbaru iaitu 5 tahun ke bawah daripada tahun artikel diterbitkan. Contohnya, penyelidik mengambil rujukan daripada tahun 2017 hingga tahun 2021 untuk membuat sitasi dalam penulisan artikel. Cadangan yang keempat, menggunakan kaedah kuantitatif. Penyelidik disarankan untuk menggunakan kaedah kuantitatif kerana kaedah ini lebih menjimatkan masa berbanding kaedah kualitatif. Kaedah ini juga boleh dilakukan secara atas talian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Cadangan yang kelima, membuat kajian secara keseluruhan. Penyelidik disarankan untuk membuat kajian secara keseluruhan untuk memastikan kajian yang dijalankan adalah tepat. Ini kerana jika penyelidik hanya memfokuskan kepada pelajar semester 1 dan semester 2 sahaja, hasil kajian ini akan sukar untuk dijadikan sebagai bahan rujukan kerana tidak merangkumi keseluruhan pelajar. Bahagian penutup pula, kesimpulannya, artikel ini telah menjelaskan bahawa perlunya perubahan dalam sistem pentaksiran daripada pentaksiran konvensional kepada pentaksiran alternatif apabila COVID-19 melanda. Bentuk penilaian kerja-kerja pelajar juga telah dinaik taraf dengan penggunaan teknologi sejajar dengan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Negara. Sekian, terima kasih.